Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Sama-sama kita memulakan majlis kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada hadirin dan hadirat yang mana sedang menonton secara siaran langsung di Facebook Kelab Mahasiswa Program Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah Universiti Kebangsaan Malaysia. Kini kita telah masuk kepada siri kelima dalam program Wacana Bicara Wahyu. Secara ringkas, program ini merupakan webinar yang dijalankan secara bulanan serta menampilkan barisan panel daripada pelbagai bidang, terutamanya pensyarah dan alumni program pengajian Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Bersama anda semua pada kali ini, tak lain dan tak bukan moderator anda, Ni Yazid Aiman bin Ni Ibrahim, pelajar tahun 3 Ijazah Sarjana Muda Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah UKM. Sebelum kita meneruskan perkongsian pada kali ini, ada baiknya kita kenali serba sedikit latar belakang panel kita pada malam ini. Nama diberikan Muhammad Nasrun bin Muhammad Talib. Beliau kini berkhidmat sebagai seorang pensyarah di Kolej Yayasan Sabah. Beliau juga merupakan penulis buku bersama Hamari Publication. Antara karya beliau adalah buku Cinta Islamik, terbitan Hamari Publication. Encik Muhammad Nasrun bin Muhammad Talib merupakan lepasan Diploma Pengajian Islam Sains Contemporary Islamic International College, Ijazah Sarjana Muda Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah UKM serta Ijazah Sarjana Pengajian Islam di UMS, Universiti Malaysia Sabah. Tajuk program kita pada malam ini adalah Motivasi daripada Hadis Nabi. Dan insya-Allah program ini pada malam ini akan diadakan akan menjalankan 3 pusingan. Pusingan pertama, bayan daripada panel sendiri. Pusingan kedua adalah soalan daripada moderator. Dan pusingan yang terakhir, pusingan ketiga adalah soalan daripada penonton. Maka, tanpa memanjangkan masa, saya menjemput panel kita, Encik Muhammad Nasrun bin Muhammad Talib, untuk memberikan bayan beliau berkenaan isu ini. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Tuan Moderator, Saudara Nik Yazid dan para hadirin sekalian. Okey, pertama-tamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberi peluang untuk meneruskan sisi kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mana kita masih diberikan nikmat kesihatan kita. Yang diberikan nikmat kesihatan kita di samping kita memanfaatkan ruang dan masa kita untuk kita terus menuntut ilmu. Allah bersumpah dengan masa di dalam Al-Quran wal asr, demi masa. Okey, baik, pertama-tamanya saya bersempena dengan program pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan pada pihak penganjur sudi untuk menjemput saya dengan topik yang membicarakan satu topik apa kita cakap boleh bicara bersempena dengan apa kita cakap program mahasiswa, terutamanya buat adik-adik khasnya daripada Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya berterima kasih atas jemputan walaupun pada saya bukan orang yang berkelayakan. Okey,
sebab ada banyak lagi modul. Tapi insyaAllah dengan ruang dan peluang yang diberikan, insyaAllah saya akan kongsikan. Okay, baik, dengan topik pada malam ini kita akan berbicarakan tentang motivasi daripada hadis Nabi. Okay, sebagai yang kita maklum, terutamanya daripada bidang-bidang adik-adik yang sedang belajar ataupun saya ataupun mana-mana sahabat yang merupakan alumni daripada UKM, terutamanya daripada Jabatan Al-Quran, pasti akan tahu, pasti akan memilih modul sama ada tafsir dan hadis. Waktu pembelajaran saya 2015 sehingga 2018, saya mengambil modul hadis. Di samping untuk maklum seperti yang diperkenalkan oleh moderator, saya merupakan penulis ya. Alhamdulillah Allah rezekikan untuk saya menerbitkan buku, di mana terbit yang buku yang saya tulis saya kepilkan ataupun saya masukkan atau selitkan penulisan saya dengan hadis. Kenapa hadis? Hadis ni kan seperti yang kita tahu apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, seperti yang kita tahu apa fungsi hadis. Hadis itu menjelaskan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, al-mubayyin, sifatnya menjelaskan. Betul? Jelas. Dia menceritakan tentang hukum. Tapi pada hemat saya, dalam hadis ni saya fokus pada satu sisi yang boleh ia memberi manfaat. Ia boleh dijadikan sebagai motivasi. Okey, kalau kita tahu sudah pasti apa seperti mana yang diceritakan, disebutkan ataupun Allah berfirman di dalam Al-Quran, banyak contohnya perintah solat, tapi yang dijelaskan ada dalam hadis. Ya, dalam hadis cara solat bagaimana, cara macam-macam lah. Soalan contohnya melibatkan zakat, ibadah, semua terkandung di dalam Al-Quran, dijelaskan melalui hadis. Tapi secara tidak langsung hadis ni bukan sahaja digunakan untuk menjelaskan hukum-hukum, tapi secara tidak langsung dia memberi sumber inspirasi kepada kita. Sebab yang merupakan hadis ni kita disandarkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu mukadimah. Apa yang kita tahu, motivasi itu apa? Bila diterjemahkan, motivasi ini benda yang menginspirasikan kita untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai matlamat kita. Okey, itu sedikit pengenalan yang boleh kita sandarkan. Dan kenapa kaitkan dengan hadis? Hadis ni merupakan sumber yang rujukan kita. Rujukan utama kita adalah Al-Quran dan hadis. Jadi kita gunakan salah sebagai itu hadis untuk kita jadikan pedoman hidup kita untuk mencapai sesuatu. Sebab kalau kita tengok dari sudut siapa yang belajar tamadun, menangkan saya mengajar subjek tamadun. Kalau kita tengok dalam konsep pembinaan tamadun, dia kena berasaskan daripada empat asas. Iaitu kita kena berada akidah, kemudian kita ada syariah, kemudian kita ada ilmu, kemudian ada akhlak. Okey, yang mana selepas ada asas ni kita ada sumber, ada empat juga sumber dia, iaitu Al-Quran, Sunnah, ijma' lah, ijma', kemudian sumber asing, yakni penulisan-penulisan daripada ilmuwan. Okey, iaitu bermatlamatkan kepada tiga. Matlamat penciptaan tamadun ni kita percaya kepada tiga. Yang pertama, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menjaga hubungan kita sesama manusia. Kemudian menjaga hubungan kita dengan alam sekitar, alam semesta apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan haiwan, hubungan kita dengan apa kita cakap? Dengan alam sekitar lah. Pokok-pokok semua tu. Okey, semua tu ada sumber dia. Okey, bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi saya fokus pada pembicaraan hadis untuk kita cari ibrah, kita cari motivasi kita. Okey, sebab tu topik saya kita gunakan, walaupun saya tahu hadis ni ruang lingkupnya sangat luas, tapi saya fokus pada motivasi untuk kita jadikan. So, kalau kita tahu Nabi itu seorang motivator, seorang pemimpin, bagindalah segala-galanya. Kita kena ikut seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang sangat baik. Jadi kita kena ikut. Kita pelajari hadis, kita teladani apa yang disebutkan di dalam hadis itu, kita akan terinspirasikan, kita akan nampak apa rahsia hadis yang sebenarnya kita tidak nampak. Jadi kita inspirasikan. Itu sedikit pengenalan apa yang saya cakapkan. Hadis ini bukan sahaja digunakan untuk sumber perbincangan hukum, tapi dia boleh perawat syifa macam Al-Quran juga. Okey, itu sahaja sebagai mukadimah daripada saya. Baik, terima kasih Encik Nasrun. Jadi saya dapat simpulkan daripada mukadimah itu tadi bahawa hadis daripada Nabi SAW ni dia bukan sekadar membicarakan soal hukum, bukan bicarakan sekadar soal halal dan haram,
berkaitan syariat, tapi kita boleh dapat juga faedah daripada sudut motivasi, daripada sudut inspirasi daripada Nabi SAW itu sendiri. Jadi kita masuk kepada pusingan yang kedua, soalan daripada moderator. Soalannya berbunyi, apakah yang dimaksudkan dengan motivasi daripada hadis Nabi SAW? Dipersilakan Cik Nasrul. Okey, terima kasih kepada Nik Yazid untuk makluman. Saya minta maaf kepada Tuan Moderator, tidak minta maaf kepada pihak penganjur dan minta maaf kepada para penonton. Saya minta maaf awal sebab saya ni lama sudah tinggalkan KL, jadi KL saya ni kehilangan sudah. Jadi saya berdialek Sabah lah kan, boleh faham kan? Saya minta maaf. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan motivasi daripada hadis Nabi? Okey. Erti mudahnya apa yang seperti yang saya bicarakan daripada peringkat muqaddimah tadi tu. Kita membaca hadis, kita cuba terapkan, masukkan dalam diri kita. Sebab apa yang saya katakan tadi pada peringkat muqaddimah tu, motivasi ini sumber yang memberi inspirasi kita untuk melakukan. Kalau kita tengok ada banyak hadis. Kalau kita tengok dalam hadis Arba'in yang pertama, dalam Sahih Bukhari yang pertama, apa disebutkan? Hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat, setiap apa yang kita lakukan itu, dia bergantung pada niat kita. Sekiranya niat kita baik, pasti Allah akan permudahkan. Niat kita, cuba kita muhasabah diri kita. Oh, hadis ini membicarakan tentang amal kebaikan. Okey. Daripada hadis itu juga menjadi pengajaran kita untuk membulatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, dengan niat kita. Okey. Ada banyak kisah-kisah daripada hadis yang mengajar kita tentang, cuba kita ibrahkan motivasi kita. Okey. Maksud motivasi daripada hadis ni, kita mencari apakah maksud tersirat yang ataupun rahsia ataupun apa isi menarik dalam hadis tu. Itu yang saya seperti mana yang saya beritahu pada peringkat muqaddimah tu. Okey, ada beberapa kisah, ada beberapa hadis yang saya ingin kongsikan kepada kita. Mudah-mudahan kita ini umat manusia, umat Rasulullah SAW yang tidak lepas daripada kekhilafan, tidak lepas daripada kesilapan. Okey, bila kita baca hadis-hadis Nabi, banyak yang kita jumpai dia, bila kita baca hadis tu, dia secara tidak langsung menyentuh kepada kehidupan kita, menyentuh kepada kepribadian kita, kehidupan masyarakat kita pada zaman kini. Saya kongsikan dari satu hadis Nabi SAW. Mungkin ada yang maklum lah, ada yang maklum sudah hadis ni daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW, ya, la tahasadu wa la tabaghadu wa la taqata'u wa kunu ibadallah ikhwana. Maksudnya, janganlah kalian saling dengki-mendengki. Janganlah kalian saling marah-marahi. Janganlah saling memutuskan hubungan persaudaraan. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hadis ini menggambarkan tentang kehidupan kita bermasyarakat. Kalau kita tengok dari pembinaan bagaimana Rasulullah SAW membina Islam untuk bertapak, sehinggalah ke hari ini, baginda sangat menekankan tentang persaudaraan. Kenapa persaudaraan? Karena persaudaraan itu ibarat kita ni membina suatu bangunan yang saling menguatkan. Dalam hadis lain Nabi SAW, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashudduna ba'dahu ba'dah. Saling menguatkan, ibarat tiang rumah. Kalau ada tiang rumah ada 4, hanya satu sahaja, hanya 3 saja. Hanya 3 saja berfungsi, satu pasti rumah itu akan roboh. Okey, ada banyak kisah-kisah diceritakan. Apa rahsianya? Kalau kita tengok pengajaran di sini, kalau kita tengok pengajaran ini mengajar tentang kita ni supaya elakkan dari melakukan ataupun mewujudkan sifat-sifat yang tidak baik. Contohnya, kehidupan masyarakat kita memang tidak dinafikan. Kalau nampak orang lain senang, pasti akan ada rasa apa? Satu, mesti ada hasad dengki. Kenapa? Sebab cemburu dengan kejayaan orang. Sebetulnya tidak boleh begitu. Kalau kita tengok kita tengok dari sirah Rasulullah SAW. Okay? Hadis ni sebenarnya teguran kepada kita. Janganlah saling hasad. Kalau kita tengok Nabi SAW dalam pembinaan, dalam memperkembangkan Islam pada zaman ketika Rasulullah mula berdakwah,
hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke kota Madinah, benda pertama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mempersaudarakan suku kaum Aus dan Khazraj. Yang mana kita tahu bila kita baca suku kaum Aus dan Khazraj ini sebelum kedatangan baginda, dua kaum ini saling apa kita cakap berperang ataupun saling bergaduh lah. Orang sahabat cakap saling berkeruyuk bah. Begitu, saling bergaduh. Jadi kalau kita fikir, kita orang Islam menunjukkan imej-imej begitu, apa akan jadi? Bagaimana kita mau menunjukkan contoh-contoh yang baik? Kata umat Nabi, kata kasih Nabi, tapi menunjukkan perangai yang tak baik. Cuba kita muhasabah balik dengan diri kita. Cuba Ibrahim motivasi. Tidak salah kita apa kita cakap ada dalam satu hadis tu kita boleh cemburu kepada rakan kita ataupun saudara kita hanya kepada dua perkara. La hasada illa fi isnatain. Tidak ada macam cemburu lah, melainkan dalam dua perkara. Yang pertama, saudara kita yang mempunyai harta, kita cemburu dengan dia, silakan. Hartanya dia belanjakan untuk kebaikan. Kemudian yang kedua, ilmunya. Okey? Itu yang kita mau. Bukan kita nampak, contohlah Yazid, saya nampak Yazid ni dia jadi jutawan, cemburulah saya, nanti saya mau, kalau saya berjaya saya mau kasih kalah dia. Tidak boleh begitu. Kita saling menyokong. Ataupun dia bisnesnya ni banyak, bisnes saya sikit. Nah, kadang-kadang orang kita ni ambil benda-benda yang tak baik. Kadang-kadang disebabkan ada perasaan hasad. Why not kita tidak kita bertindak saling menyokong dia. Contoh Yazid tahniah bisnes berjaya, kenapa tidak begitu? Sokonglah dia, bantu dia, promote begitu. Hadis ni sebenarnya gambaran tamparan kepada kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Buat apa kita benci? Buat apa kita hasad dengan orang? Mungkin walaupun saya dengan Yazid berbisnes, Yazid lagi ke depan. Kenapa sepatutnya saya belajar dengan Yazid? Ambil ilmu. Begitu yang dimaksudkan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba Allah yang jadikanlah hamba Allah yang bertakwa dengan atas nama memelihara persaudaraan. Okey, persaudaraan ini sangat penting. Kalau kita tengok dalam pembinaan tamadun yang saya cakapkan tadi, matlamat terbinanya tamadun. Bila kita sebut tamadun, ini merujuk pada kehidupan manusia. Sebabnya matlamat pembinaan tamadun ataupun berdirinya tamadun atas pada 3 tujuan. Menjaga hubungan Allah, menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan sesama manusia, menjaga hubungan dengan alam sekitar. Okey, itu menunjukkan kita. Okey, apa guna kita menunjuk mengaku umat Nabi tapi kita tidak ambil ibrah, teguran daripada hadis itu. Kemudian dalam hadis lain kita cuba cari garap motivasi. Okey, kalau kita tengok dalam pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang sama juga, daripada hadis yang sama, Islam itu bersaudara. Kenapa? Coba kita tengok, kita buka sirah Nabi, apakah yang berlaku pada waktu zaman Nabi. Okey, saya bawa dua cerita yang amat menarik yang menggambarkan bahawa Nabi sangat mengutamakan persaudaraan. Okey, ada hak yang perlu diutamakan dan ada hak yang perlu dikemudiankan meskipun ada perbezaan di situ. Yang pertama, saya bawakan kisah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas duduk di sebelah Nabi. Okey, duduk di sebelah Nabi, sebelah kanan. Di sebelah kiri itu ada sahabat yang lebih tua daripada Ibnu Abbas. Nabi SAW memberi minum kepada Ibnu Abbas. Hak kepada Ibnu Abbas sebabkan walaupun dia paling muda, Nabi mengiktiraf haknya sebab kita mendahulukan kanan, bukan menidakkan orang tua kan, tapi bukan kita tidak hormat, tapi Nabi mengajar kita untuk menunjukkan contoh yang baik. Dalam kisah yang lain, bapa kepada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu bapa kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika usia tuanya. Ketika itu bapa kepada Sayyidina Umar belum memeluk Islam, tapi Abu Bakar cakap, wahai Rasulullah, dia ingin bawa bapa dia yang sudah tua tu berjumpa dengan Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak mengapa, biar Rasulullah yang sendiri datang berjumpa. Tengok,
win-win situation, contoh yang sangat baik yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Why not kita tidak ambil contoh, jadikan hadis itu motivasi kepada kita. Oke, yang ketiga, contoh yang dalam hadis yang sangat menarik berkaitan dengan tanggung jawab kita ya, dengan berkaitan dengan tanggung jawab kita sebagai kita ini merupakan seorang pemimpin, sebagai apa-apa tugas kita merupakan adalah pemimpin. Oke, saya kongsikan daripada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini mungkin masyhur juga, memang ramai yang tahu sudah, tapi why not kita tidak cari apa rahsia, apa motivasi dia. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyah. Setiap dalam kalangan kamu itu merupakan pemimpin. Setiap apa yang kamu kerjakan pasti kamu akan dipersoalkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan bertanggung jawab. Dalam hadisnya dan Nabi menyatakan ada 4 golongan. Pertamanya fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyah. Pemimpin itu memimpin rakyatnya, memimpin keluarga, memimpin masyarakat dia. Sebab itu para pemimpin sekalian kena tahu tugas dan peranan seorang pemimpin ini, dia kena bersifat dengan meneladani apa yang Nabi ajar. Okay. Kemudian yang ketiga, golongan yang kedua, warrajulu ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyah. Lelaki itu pemimpin kepada ahli keluarganya, pemimpin kepada suami. Allah akan tanya, wahai suami, apa yang engkau lakukan terhadap anak-anak engkau? Apa yang engkau lakukan terhadap istri engkau? Engkau akan dipersoalkan. Allah akan tanya di mana? Yaumul mahsyar, di hari pengadilan. Kemudian yang ketiga, bukan sahaja lelaki ya, pemimpin, perempuan juga merupakan pemimpin. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladi wa hiya mas'ulatu an. Allah akan tanya kepada si istri, wahai istri, apa yang kau lakukan terhadap suami engkau? Jaga anak, Allah akan tanya. Kemudian yang ketiga, 4, wal abdu ra'in ala mali sayyidi fa huwa mas'ulu an ra'iyah. Hamba abdi pun Allah akan tanya, wahai hamba abdi, apa yang kau lakukan terhadap harta Tuhan kau? Adakah engkau menjaga dengan baik? Allah akan tanya. Dan sekali lagi Nabi mengingatkan dalam hadis itu, ala fakullukum ra'in famas'ul wa kullukum mas'ulun an ra'in. Ketahuilah, setiap dalam kalangan kamu itu merupakan pemimpin, dan setiap apa yang kamu kerjakan pasti akan diperuskan. Kita cari hadis muhasabah daripada ini, mengajar kita tentang amanah kita, tanggung jawab kita. Sebab itu sebelum kita dilahirkan, kita sudah ada bulat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ikat. So muhasabah daripada hadis yang saya kongsikan tadi itu, motivasi dia mengajar kita tentang amanah, tanggung jawab kita. Sebab apa yang kita lakukan, besarkah kecilkah, Allah akan tanya. Kemudian yang terakhir, hadis yang boleh dijadikan motivasi, yang boleh kita ibrahkan, kita boleh cari. Ini khasnya untuk golongan wanita. Memang ada hadis mengatakan banyak golongan wanita itu yang ada ahli neraka, betul. Tapi kenapa kita tidak baca, kita tidak paham? Coba ambil motivasi daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan perempuan ini boleh masuk syurga melalui mana-mana pintu yang dia mahukan, dengan syarat dia kena patuh 4 perkara. Mungkin ada tuan-tuan pernah dengarkan lagu Jangan Menangis Habibah. Okey? Saya cuba petik lagu ni. Maksudnya. Lagu dia memang sangat menarik, memang sangat memberi motivasi. Lirik lagu tu diambil, diadaptasi daripada hadis. Apa petikan lagu tu? Boleh nyanyi sikit kan? Begini. Lagu dia tu, solat 5 waktu, puasa di Ramadan, taati suamimu, marwah dipertahan. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pilihlah syurga mana, pintu mana yang engkau suka. Hadis ini riwayat daripada Imam Ahmad, daripada Ibnu Hibban. Kita ambil ini muhasabah khasnya kepada golongan wanita lah. Okey, kalau kata wanita ni beban, tidak. Tu hadis tu muhasabah untuk kalian. Untuk kalau 4 perkara yang dilakukan itu, pasti insya-Allah syurga untuk kamu, mana-mana pintu yang kamu. Wallahu alam, sedikit perkongsian apakah ini maksudkan dengan motivasi daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Al-Fadhil Encik Nasrun. Baik, jadi daripada soalan pertama tadi, daripada jawapan soalan pertama, saya dapat simpulkan 2 perkara. Yang pertama, saya dapat simpulkan yang Encik Nasrun dah tak fasih cakap KL, tapi tak ada masalah. Dan hari ini saya dapat kalimat baru, iaitu berkeruyuk. Sebelum ni tak pernah dengar.
Ini kali pertama dengar orang Sabah berkeruyuk. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan hadis Nabi SAW, banyak kisah daripada hadis-hadis ni memberikan motivasi kepada umat Islam, menyentuh tentang hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, yang mana antaranya sesama Muslim ni kita adalah bersaudara. Jadi dalam kalangan umat Islam di zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat Nabi ni banyak diuji. Ini soalan untuk Al-Fadil, Encik Nasrul. Zaman Nabi SAW, sahabat ni banyak diuji. Antaranya waktu mula-mula di Mekah, mereka kena pulau, mereka kena catu makanan, mereka kena halau. Lagi dalam peperangan dan sebagainya. Jadi bagaimana ketika itu Nabi SAW berikan motivasi kepada sahabat-sahabat baginda ini. Jadi dipersilakan Encik Nasrul untuk menjawab soalan. Okey, ini kita buat santai-santai ya. Kita sembang-sembang sekejap. Minta maaf sebab inilah saya ni tak lancar, saya minta maaf ya. Okey, terima kasih kepada penonton. Okey, apa ibrah yang kita boleh dapat? Bagaimana Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat? Okey, ada banyak contoh-contohnya. Okey, yang mana kalau kita tengok siapakah sahabat yang paling akrab dengan Nabi SAW, iaitu adalah Abu Bakar. Okey, kalau kita tengok apa kita cakap, dalam sebuah hadis ada diceritakan bahawa Nabi sangat mengutamakan agar sifat sabar. Okay, sabar itu sangat apa kita cakap, sabar ini banyak dia punya rahsia. Sebab kan kalau kita tengok dalam satu hadis Nabi SAW, okay, sabar ini saya cuba huraikan apa yang dimaksudkan dengan hadis tu. Yang mana hadis ni menyentuh tentang sifat sabar, yang mana sifat sabar ini tidak lain tidak bukan ia mendatangkan sifat kebaikan. Okey, Allah mendatangkan sifat kebaikan kepada diri kita. Okey, ada banyak kisah-kisah yang boleh kita kongsikan, yang kita boleh kongsikan daripada perkongsian kita lah. Okey, bagaimana Rasulullah? Kalau kita tengok dalam peristiwa kita cakap dalam peristiwa Badar, ada yang kita tengok ada para pihak yang kadang-kadang ada sahabat Nabi berbeza pendapat, tapi Nabi cakap menenangkan, tolong duduk dan jangan berpindah kepada tempat yang kamu berada di situ. Kemudian bagaimana Nabi SAW memberikan motivasi adalah bila sahabat setiap, kalau kita tengok para diceritakan dalam kisah Sumayyah mendapat ujian, disiksa. Apa kata Nabi? Sabrun ya ahli Sumayyah, sabri ahli Yasir fa indakumul jannah, bagi kamu adalah syurga. Okey, bagaimana? Maksudnya Nabi memberi motivasi pada sahabat supaya terus sabar dan tenang. Okey, sabar dan tenang. So apa? Janji Allah itu sangat apa kita cakap, benar. Apa yang Allah janjikan itu akan berlaku. Okey, sebab Nabi tidak akan berkata, tidak melainkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu, melainkan wahyu. Apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar tapi mendapat ganjaran yang besar. Okey, kita ambil ibrah. Dia mengajar kita tentang bagaimana juga Rasulullah SAW memberi motivasi kepada sahabat apabila kita tengok, saya bawa satu hadis, kita lari sikit lah tapi kita kaitkan sama jugalah berkaitan dengan soalan yang kedua ni. Dalam satu hadis Nabi menceritakan, dalam satu hadis daripada hadis yang berkaitan sabar tu, kalau kita imbas balik peristiwa apa yang berlaku pada peristiwa Hudaibiyah. Okey, apa yang berlaku pada peristiwa Hudaibiyah? Okey, Hudaibiyah. Di sini berlaku sedikit apa kita cakap, senang cerita erti kata mudah, sahabat Nabi ini merajuk. Sebab apa? Pertama, perjanjian Hudaibiyah pertama tujuannya ke Mekah bukan untuk berperang, tetapi kita untuk melakukan umrah dan haji, melakukan ibadah haji. Tapi pada masa yang sama
pada tahun yang pertama perjanjian Hudaibiyah pertama, pulang dengan kekecewaan. Kata Nabi, kenapa mengalah? Ada beberapa sahabat mengatakan kenapa mengalah? Tapi Rasulullah tenang. Sehinggalah turun perintah apa kita cakap, melakukan ibadah kurban. Okey. Nabi mengatakan pada sahabat melakukan ibadah kurban. Tidak ada sahabat pun yang ingin melakukan. So, senang cerita merajuk dengan Rasulullah. Dia kata, kenapa Rasulullah, kenapa kita tidak terus pergi lakukan haji, tapi kita kena kembali ke kota Madinah. Maka Nabi SAW turunlah wahyu mengatakan untuk melakukan ibadah korban. Nabi menunjukkan, kemudian para sahabat pun ikut. Jadi dari berkat kesabaran tu, rupanya dia memberi motivasi. Ibrahnya pada tahun seterusnya Islam berjaya, Rasulullah berjaya dan para sahabat berjaya melakukan ibadah haji, tapi bukan melakukan ibadah haji sahaja. Selepas itu baginda berjaya menawan kota Mekah, dan ibrahnya berkat Nabi memberi nasihat kepada sahabat supaya sabar, sebab ada janji Allah tu benar-benar berlaku. Berkat kesabaran dapat melakukan ibadah haji, kemudian dapat menawan kota Mekah. Sehingga kan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku rindu dengan Mekah, kota Mekah. Karena Nabi dilahirkan kota Mekah, rindu. Tapi akhirnya, dan berkat sehinggalah hari ini kita boleh melakukan ibadah haji. Okey, kemudian bagaimana para sahabat Rasulullah memberi support lah, motivasi kepada sahabat apabila berada di landa peristiwa Taif. Mungkin semua yang sudah maklum apa tu? Minta maaf, saya tertengok pula Facebook. Okey, dalam peristiwa Taif ini dia menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW mendapat cabaran yang sangat hebat, sehingga kan ada diceritakan bahawa Rasulullah luka berdarah. Okey, sehingga kanlah malaikat Jibril turun berjumpa dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, sekiranya engkau benarkan, aku akan limpahkan penduduk Taif ini dengan hempaskan mereka ini dengan apa kita cakap, dengan bukit gunung kan. Tapi apa kata Nabi? Lebih kurang beginilah, macam mana Arab dia tu, tapi lebih kurang maksud dia begini, sebenarnya mereka tidak mengetahui apa-apa, tapi Nabi minta supaya mereka ini, generasi penduduk Taif ni akan lahir generasi yang baik, dan sehingga selepas itu baginda Islam berjaya diterima di Taif. Okey, itu motivasi. Kemudian yang ketiga, kalau kita tengok dari ibrah, bagaimana Nabi SAW memberi motivasi kepada sahabat, sehingga kan sahabat paling akrab dengan baginda adalah apa kita cakap, memberi motivasi daripada Isra dan Mi'raj ni, berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, para sahabat Nabi memberi, iaitu membenarkan apa yang baginda katakan. Okey, contohnya kalau kita tengok, sedih kan Nabi, kemudian Nabi sampailah perintah Allah mengisrakan baginda. Tujuannya untuk memberi menggembirakan hati Rasulullah SAW. Kemudian banyak peristiwa yang berlaku, kemudian baginda menyampaikan kepada sahabat, sahabat pun terima, dan Nabi sering memberi nasihat kepada sentiasa sabar. Okey, sabar, sehinggalah sehinggakanlah wujudnya motivasi dalam wujudlah macam secara tidak langsung Nabi memberi motivasi kepada Nabi, kepada para sahabat. Atau itu kelebihan kalau kita tengok. Okey, kita macam daripada hadis kita boleh tahu tentang peristiwa apa yang berlaku, secara tidak langsung kita boleh jadikan motivasi kepada diri kita, kaitkan dengan kehidupan. Okey, secara tidak langsung banyak contoh-contoh yang Nabi SAW berikan motivasi kepada para sahabat. Okay, rasanya itu sahaja untuk sedikit perkongsian yang kedua ni. Baik, terima kasih Al-Fadhil Encik Nasrul.
Jadi saya dapat simpulkan jawapan kepada soalan kedua, antara motivasi yang kita dapat daripada hadis ini adalah sifat sabar. Antaranya kisah Sumayyah, yang mana keluarga Sumayyah, keluarga Yasir ini diseksa. Apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka hanya sebab mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampaikan ada nasyid tentang sabarlah keluarga Yasir. Kemudian lagi dalam perjanjian Hudaibiyah, macam mana sahabat seolah-olah merajuk kepada Rasulullah, sebab nampak seolah-olah umat Islam waktu tu jadi mengalah pula, sedangkan patutnya boleh je perang terus. Tapi di situ kita dapat inspirasi daripada Nabi SAW sendiri tentang bagaimana strategi baginda, bagaimana kepimpinan baginda ketika itu. Jadi baik kepada Encik Nasrul, soalan ketiga, soalan yang terakhir daripada moderator adalah berkaitan dengan pelajar pada hari ini, student, terutama pelajar Fakulti Media Islam dan secara umum pelajar UKM sendiri, apakah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk terus semangat ketika belajar. Kerana kadang-kadang pelajar ni ada masanya futur, ada masa lemah semangat, ada masa down, masalah peperiksaan, masalah ujian dan sebagainya, wallahu alam. Jadi apakah yang diajarkan oleh Nabi SAW daripada sudut ini? Jadi minta kepada Encik Nasrul Al-Fadil untuk menjawab soalannya. Okey, boleh ulang balik soalan tadi tu berkaitan apa, tentang apa tu? Tentang pelajar yang mana mereka futur. Kiranya apa yang Nabi ajar ataupun apa yang motivasi yang ada disebutkan ataupun apa yang ada yang terkandung daripada hadis-hadis Nabi. Betul. Okey, ini berkaitan dengan motivasi kepada pelajar. Mungkin kita cuba urailah sebab mungkin ada sedikit kelemahan saya, cuma saya kongsikan lah. Untuk menjawab soalan ni saya petik hadis-hadis daripada Nabi untuk jadikan kita muhasabah kita. Okey, kita boleh jadikan, mungkin sudah maklum kalau kita tengok dalam siapa yang menuntut ilmu tu, hadis mesti yang ramai tahu lah kan, setiap ilmu itu, siapa yang menuntut ilmu itu Allah akan permudahkan. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Okey, kalau kita tengok tahu, kalau kita mau ingin kita rasa kita ni jatuh, cuba kita tengok balik ketika hadis tu. Nabi memberitahu Allah memudahkan para siapa yang menuntut ilmu ni dengan niat yang baik, Allah akan permudahkan baginya syurga. Okey, kenapa? Kalau kita tengok daripada Al-Quran, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat-darjat orang yang berilmu ini. Kerana ilmu ini sangat penting. Ilmu sangat penting. Kenapa? Kalau namanya pun hadis Nabi, Rasulullah tu jadi tauladan. Nabi itu merupakan pemimpin, dia baginda lah motivator. Why not kita tidak ambil contoh semangat Nabi? Okey, kalau kita tengok cabaran awal penyampaian dakwah tu, yang ketika Nabi SAW menerima perintah Iqra, sebarkan Islam kepada sahabat kan, cabaran dia sangat. Why not kita tidak ambil semangat Nabi? Okey, banyak lagi cabaran. Kesabaran Nabi tu mungkin agak luar biasa. Okey, kita ambil daripada hadis ni. Nabi mengajar kita supaya kita ni terus menimba ilmu, sebab kita ni, kita ubah hidup kita ni hanya menggunakan ilmu. Okey, menggunakan ilmu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Allah tidak kata solatlah, tidak. Mesti ada rahsia tersembunyi. Tujuannya, maksudnya ilmu, menuntut ilmu. Kemudian datanglah wahyu kedua, baru perintah kepada Rasulullah supaya untuk mendirikan solat ataupun kita beribadah. Daripada ayat Al-Quran, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Tengok, ada step-step dia Nabi mendapatnya. Jadi kenapa kita tidak tengok hadis, petikan hadis tadi tu muhasabah berpenguat kepada kita. Memang kita ni kadang-kadang lemah semangat, even saya pun, tapi kalau kita faham balik hadis tu yang memberikan janji Allah memudahkan kita jalan ke syurga. Syurga ni ghaib kan, kita tidak nampak, tapi dengan hanya keimanan yang membenarkan, kita kuatkan semangat. Ambil balik, rupanya hadis Nabi mengatakan begini-begini, ambil. Okey, kemudian
Yang kedua, kita terus melakukan kebaikan. Okey, dalam hadis lain Nabi menyatakan man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, baginya pahala kebaikan dengan tidak dikurang, dengan orang yang melakukan itu dengan pahala yang tidak dikurangkan walaupun sedikit, lebih kurang begitulah uraian hadis, maksud hadis itu. Okay, muhasabah. Nabi mengajar kita supaya terus kita melakukan kebaikan. Okey, dalam kita menuntut ilmu, terutamanya pelajar, ibu saya, kita ni menuntut ilmu bukan untuk diri kita saja, tapi untuk masyarakat, untuk semua, bahkan untuk jariah kita. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara yang tidak akan putus sampai bila, iaitu sedekah jariah, doa anak soleh, kemudian al-ilmu yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Itu dengan ilmu. Coba kita jadikan, kita pandang dari sudut sisi lain. Jadikan hadis-hadis ni sebagai penguat semangat kita. Tidak dinafikan kita ni kadang-kadang sikit-sikit berjaya, bila berjaya jatuh sedih kan, tidak mau bangkit, tapi bangkitlah semula. Bangkit daripada kesedihan, bangkit daripada sedih. Untuk apa? Kita mengubah diri kita, kita cari kekuatan berdasarkan daripada hadis-hadis Nabi yang mengajar kita tentang kebaikan. Tidak ada, Nabi tidak pernah mengajar kita, Nabi tidak pernah bersabda untuk mengajar umatnya melakukan yang tidak baik. Semua baik-baik. Bahkan motivasi sangat mengajar kita untuk kebaikan dan ibrah kepada kita lah. Macam saya pun sendiri, waktu saya belajar, saya banyak rujuk-rujuk dengan pensyarah. Sebab saya duduk jauh. Saya pernah hampir 2 tahun saya tidak balik. Tapi pensyarah cakap, Nasrun kata, amati hadis ni. Hadis macam mana? Diceritakanlah tentang hadis yang saya bacakan tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bi tariqin ilal jannah. Pembakar semangat. Ambil baik. Jadi kepada adik-adik ataupun sahabat-sahabat yang sedang belajar, manfaatkan sebaiknya, ambil rahsia ataupun apa yang tersirat mengenai hadis-hadis Nabi ini. Sebab dia mengajar kita. Okey? Tapi jangan hanya pandang hadis, tapi pandang Al-Quran. Simpul kerja, gunakan dua-dua tu. Okey? Jangan baca mengikut kefahaman sendiri. Bacalah kitab-kitab apa huraian-huraian daripada ulama. Okey? Jadi kesimpulannya, dalam kita menuntut ilmu ni, banyak ibrah yang kita baca. Ada banyak lagi hadis-hadis yang menyatakan bahawa Nabi bersabda supaya daripada hadis ni, sabda-sabdaan Nabi tu boleh kita jadikan sebagai menaikkan hamasa kita lah. Hamasa kita. Okey, kalau kamu pernah jatuh, saya pun pernah jatuh. Okey, jadi ambil balik kekuatan, niat bulatkan balik kita. Okey, kalaupun ada satu riwayat mengatakan, walaupun riwayat ini memang riwayat ini bukan bergantung pada Nabi, bukan sumber daripada Nabi, tapi bagi kita cuba ambil kebaikan. Tuntut ilmu daripada sejak dari berbuayan sehinggalah ke liang lahat. Okay? Maksudnya ilmu itu mengajar kita tentang rupanya perintah itu bukan saja, tapi ada tersirat yang perlu kita telusuri, kita perlu cari. Okay, kita perlu cari. Kalau kita tengok kisah Ummu Sulaim, anak dia Anas bin Malik. Dia meminta mohon Rasulullah, mohon kebenaran supaya anaknya ni kerja dengan Rasulullah, dengan pada masa sama terus menimba ilmu. Anas bin Malik. Boleh baca kisah Ummu Sulaim. Okey, banyak lagi. Okey, ada banyak pengajaran kita. Jadi apa yang kita dapat, kuatkan semangat kita, masa kita. Kuatkan semangat. Jangan kita berputus asa. Okey, banyak dalam Al-Quran banyak. Okey, kalau kita tengok paling memberi motivasi, kalau kita buka Al-Quran, cari asbab nuzul surah turunnya 2 surah berpasangan, surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah. Okey, 2 ayat ini menggambarkan tentang motivasi. Bagaimana Allah memberikan motivasi kepada baginda. Di saat kesedihan, Allah mengangkat Rasulullah ke Isra dan Mi'raj, bertemu dengan nabi-nabi, bertemu dengan Allah untuk mengembirakan, menunjukkan sesuatu yang menggambarkan bahawa Nabi Muhammad ini bukan orang biasa dan Nabi yang ada kedudukan, merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tanya balik kepada orang kata pelajar yang kadang-kadang lemah, kita tanya balik, kembali pada niat.
Tanya balik diri kita. Aku belajar ni sebab apa? Balik kepada niat. Okey, balik kepada niat. Jadi kalau kita tengok dalam azan sendiri, hayya 'alal falah, sebelah hayya 'alal falah, solat. Jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi hadis-hadis yang kita boleh telusuri. Rasanya itu sahaja yang saya boleh kongsikan untuk penguat semangat. Saya pun saya jenis membaca, rujuk mana-mana yang apa yang patut, kemudian saya muhasabah diri dengan tengok kuliah-kuliah daripada ustaz-ustaz, rupanya begini, rupanya mengajar kita tentang begini. Okey, kita tengok kalau Imam Bukhari waktu hayatnya dia dibuang, tengok apa manfaat yang kita dapat pada ini. Okey, dia terbuang di saat dia hidup, tapi setelah wafatnya Imam Bukhari, tengok rujukan utama hadis Imam Bukhari. Apa yang ditulis berkekalan sampai bila-bila. Apa yang penulis akan mati, tapi setiap apa yang ditulis itu manfaatnya berpanjangan. Jadi itu pemberi hamasah kepada diri saya, untuk pada diri yang sedang menuntut ilmu. Itu sahaja apa yang boleh dapat saya kongsikan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Encik Nasrun bin Muhammad Talib. Jadi kepada para pelajar, memang ada masa, ada tempoh kita ni futur, mungkin down, tapi kita baca hadis-hadis Nabi SAW, kita baca sirah, dan kita akan dapat jawapan yang mana jawapan tu akan menenangkan hati kita, insya-Allah. Sebab sahabat-sahabat Nabi pun, mereka pun diuji, mereka pun menuntut ilmu dan mereka pun diuji, dan ujian mereka tu jauh lagi besar daripada ujian yang menimpa kita. Jadi insya-Allah bila mana kita ikhlas membaca hadis Nabi, kita akan dapat jawapannya, insya-Allah. Jadi sudah habis pusingan kedua, pusingan soalan daripada moderator dah tamat. Jadi sekarang kita masuk kepada pusingan ketiga, iaitu sesi Q&A, sesi question and answer daripada kalangan penonton. Jadi kami akan pilih beberapa soalan daripada penonton dan kami akan ajukan kepada Al-Fadhil Encik Nasrun. Baik. Ya, jadi soalan pertama saya bacakan dulu daripada Muhammad Wafiuddin, pelajar Al-Quran dan Sunnah juga. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Saya nak tanyakan satu soalan. Adakah hadis-hadis berkenaan motivasi ini kita boleh fahami sendiri atau tetap perlu merujuk kepada syarahan para ulama? Terima kasih kepada Muhammad Wafiuddin. Dan Ustaz, bolehkah jawab? Okey, sekali lagi saya minta kepada pihak penganjur, kepada yang sedang menonton, saya bukan ustaz. Saya bukan ustaz. Saya hanya penuntut ilmu. Okey, gelaran ustaz tu berikan kepada yang layak. Bukan saya merendah diri, memang pada saya the title is not for me. Okay, give to others. Okey, itulah. Bukan apa, sebab kita ni membawa beban. Kadang-kadang namanya pun manusia, kadang-kadang melakukan kesilapan kan. Okey. Berbalik kepada soalan tadi tu. Memanglah hadis motivasi ini melalui pembacaan kita. Hadis, apa huraian hadis tu, kita mesti merujuk kepada ulama, sumber-sumber ulama. Kemudian kita baca, rujuk, kemudian kita hurai. Untuk makluman, hadis yang dihurai semua tu mesti merujuk pada ulama. Hadis ni menceritakan tentang apa? Mesti kita kena cari asbab urut dia kan, asbab urut, asbab nuzul untuk Al-Quran, asbab urut untuk hadis. Kena tahu yang itu. Kita tidak boleh menguraikan suka hati begitu. Kita menghurai hasil apa yang kita dapat. Macam berbalik kepada yang soalan tadi, mesti kita merujuk ulama lah. Kalau kita belajar hadis bukan menggunakan ini, kita boleh tidak menggunakan ini, tapi takut kita kita cakap sesat jalan tersesat jalan. Mana boleh begitu, kena rujuk ulama. Untuk makluman, apa yang saya kongsikan ini merupakan daripada buku ini, yang ini merupakan motivasi daripada hadis Nabi, yang ini merupakan guru saya, Ustaz Ad-Din Abdul Qadir. Ada banyak hadis di sini. Siapa yang follow dia, memang dia sangat famous, Ad-Din Abdul Qadir. Dia ada page, boleh follow dia. Dia tulis pasal hadis dari sudut motivasi. Dalam buku ini diceritakan tentang dia datangkan hadis, kemudian dia hurai, kemudian dia datangkan lagi contoh-contoh daripada rujukan-rujukan lain. Jadi secara tidak langsung hadis ini menggambarkan motivasi. Maksudnya secara tidak langsung apa yang dihurai bukan hanya menggunakan yang ini, tapi merujuk kepada para ulama. Faham? Itu yang boleh saya kongsikan lah. Nah ni, siapa mau dapatkan ni motivasi daripada hadis Nabi SAW.
Ustaz Ad-Din Abdul Qadir. Okey, hadis ni, buku ni sangat menarik. Kata pengantar pun bukan calang-calang. Kata pengantar daripada Prof Basri bin Ibrahim, Prof Dr. Basri bin Ibrahim, pensyarah Unizah. Dan kata pengantar yang kedua daripada Dr. Kamilin Jamilin, pensyarah Ustaz Umar Muhammad Noh. Ustaz Umar Muhammad Noh, pensyarah hadis di USM. Okey, boleh dapatkan buku ni. So apa yang saya kongsikan bukan daripada saya, tapi saya merujuk yang ni. Okey, setiap abang ditulis pun dari sumber yang lain. Tengok tu, bersanad ilmu dia. Boleh kena banyak bacaan. Okey. Okey, soalan yang kedua. Baik, soalan seterusnya daripada saudari Ain Azman. Assalamualaikum Ustaz. Dipanggil Ustaz lagi kita. Saya ingin bertanya bagaimana cara yang terbaik untuk kita berinteraksi dengan hadis-hadis fitnah akhir zaman. Okey. Kenapa tanya soalan berat? Okay. Berinteraksi dengan hadis fitan. Senang cerita, rujuk pada fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya, hadis ni kita tidak boleh berinteraksi suka hati. Kalau kita tengok apa yang berlaku polemik zaman sekarang ni, saya pun kadang-kadang pelik. Oh, konspirasi lah ini akan berlaku berdasarkan hadis. Siapa kita? Saya tanya balik, siapa kita? Tidak salah menyatakan pandangan, tapi tolong rujuk ulama. Kadang-kadang teori konspirasi ni kan berinteraksi dengan apa kita cakap, berinteraksi dengan hadis fitan ni bukan sembarang. Rujuk kepada ahlinya. Bagi saya, kalau saya ditanya begitu, saya akan rujuk dengan ahlinya. Okey, berinteraksi. Sebab kalau kita tahu hadis ni, Dr. Kamilin Jamilin sendiri ada tulis satu buku berkaitan dengan hadis. Apa yang dia kata? Hadis ini ada disiplinnya. So ada disiplin. Kalau kita bekerja ada disiplin, nah hadis itu pun ada disiplinnya. Jadi kalau yang melibatkan interaksi ni, kita kena tahu, kena belajar. Dan contohlah, Yazid belajar tentang hadis fitan. Tidak boleh terus update status di FB ini akan berlaku. Tidak boleh. Kita kena huraikan, tengok apa pandangan ulama yang akan berlaku. Dan tidak boleh disalah tafsir. Kena rujuk kepada ahlinya. Kena berinteraksi dengan hadis fitan ini kena berhati-hati. So bukan apa macam saya ambil hadis ni dalam konteks ringan, fokus kepada motivasi. Okey, bukan kenapa? Sebab yang berat tu serahkan pada ahlinya. Bukan bermaksud tidak boleh jawab. Saya merujuk pada ahlinya yang berkelayakan. Okey. Itulah jawapan saya. Baik, jadi mungkin sempat lagi untuk soalan seterusnya. Okay. Baik, daripada saudari Hanan Rusli. Saudara ke saudari, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Soalan saya kepada Encik Nasrun. Dalam konteks menjaga hablum minan nas, bagaimana cara kita sebagai talibul ilmi untuk respon terhadap isu murtad Sajjad? Allahu Akbar. Saya tanya balik, kenapa tanya soalan berat-berat? Cuba ringankan, cuba motivasi. Bukan saya bermaksud tidak boleh jawab. Takut kadang-kadang kalau kita tersilap sakit, orang akan hantam kita. So sedang cara kita bagi kepada pihak orang yang berautoriti. Okay? Even disoalkan pasal zakat. Kalau kita tidak tahu, jangan kata kita memandai-mandai. Saya tidak tahu. Rujuk pada ahlinya. Itu contoh. Okay. Dalam isu ini, pada saya serahkan pada pihak yang lebih bertanggungjawab. Tapi kita ingat, kita sebagai penuntut ilmu ni, kita tengok ibrah, ambil motivasi daripada hadis Nabi, daripada satu petikan. Daripada satu hadis lebih kurang begini, Nabi mencegah kemungkaran. Marra minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, tangan. Fa illam yastati fa bilisani, lisan kita. Fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. 3 step dia. Okey? Kita cuba sebagai penuntut ilmu ni, kalau tidak mampu menegur dengan kuasa kita ada jawatan kita ke, contoh ke, persatuan kita tidak berjaya, lisan kita berjumpa tegur. Saya tidak bermaksud pada individu yang dimaksudkan, tapi mana-mana asalkan kita nampak kemungkaran, tegur. Sekiranya kita tidak berkemampuan, kita doakan dia, doakan kebaikan. Wadzalika adhaful iman, dengan hati kita. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan dikembalikan fitrahnya, dilembutkan hatinya supaya kembali kepada kebenaran. Lebih kurang begitulah. Okey, pada saya dalam isu yang dimaksudkan tu,
Saya tidak mau sebut pihak tu, orang tu yang dimaksudkan tu, serahkan kepada badan berautoriti. Jadi tugas kita sebagai penuntut ilmu, ambil pengajaran daripada hadis tadi itu, cara kita mencegah kemungkaran. Bukan itu saja, daripada dalam surah An-Nahl ayat 125, apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, ila akhir ayat. Okay? 3 pendekatan. So, sebagai penuntut ilmu, betulkan niat kita. Kita bukan mau judge orang, kita mau membantu. Ingat, kita berilmu bukan kita untuk menunjukkan kita ini hebat, tidak. Kita ini untuk membantu. Kata Imam Ibn Sirin wafat pada 110. Apa kata Imam Ibn Sirin? Inna hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu merupakan agama, maka lihatlah dari siapa kamu ambil ilmu kamu, agama kamu. Okay. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Al-Fadil Encik Nasrun. Dan setakat ini untuk malam ini insya-Allah itu saja soalan yang ada, 3 soalan daripada penonton. Dan kita dah sampai ke penghujung rancangan kita, masa pun sudah hampir tamat. Jadi Siti Nurhayati mengatakan terbaik Encik. Baik. Terima kasih kepada Siti Nurhayati. Baik. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datanya. Bolehkah saya minta izin? Boleh. Bagi saya boleh, 1 minit. Boleh, Jadi kepada para penonton, betul apa saya minta maaf atas kekurangan apa yang saya kongsikan. Kalau ada yang baik itu ambillah, kalau ada yang salah tegur saya masih belajar. Cuma saya ingin kongsikan, kalau kita ada kebaikan, ada kelebihan, kita kongsikan. Di sini saya mau kongsikan buku saya, Kisah Maryam. Di dalam itu saya ceritakan tentang banyak contoh-contoh yang baik. Kisah Maryam, buku saya. Kalau mau dengan ilmu kita ubah kehidupan kita kongsi kebaikan. Macam saya cakap tadi, penulis itu akan mati, tapi apa yang ditulis itu pasti akan berkekalan. Jadi saya kongsikan di sini, mana tahu yang berminat mau jadi penulis, gunakan ilmu kepakaran, berminat, kongsikan kebaikan. Saya kongsikan ini. Bukan ini sahaja, saya kongsikan juga, saya minta izinnya, kongsikan, saya mau promote tim saya lah. Bukan ini sahaja, tapi ada buku ini lagi. Hidayah di balik jeriji besi, banyak kebaikan di dalamnya. Kemudian kalau yang ini saya tak kongsi lah. Nah, nih LGBT mencari surga, banyak lagi kebaikan diceritakan di sini. Semua ini ada mengajar kita tentang motivasi diri kebaikan, kongsikan kebaikan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khair falahu mislun ajrun fa'ilhi. Ada kebaikan seperti ini. Nah, ini lagi LGBT mencari surga. Lagi satu, bangkit daripada sedih, motivasi daripada hadis, cari kebaikan, ingin tulis, kongsikan kebaikan melalui tulisan. Ada banyak lagi. Nah, kemudian untuk wanita, bidadari tersalah surga. Ingin tahu ceritanya? Dalamnya banyak kebaikan, ada banyak manfaat. Okay? Kemudian melawan arus, banyak lagi. Kemudian manjada wajada, satu permulaan. Apa kata Arab? Manjada wajada. Jadi itu yang saya kongsikan untuk kebaikan. Tujuannya itu apa? Pembakar semangat, memberi motivasi kepada penonton, pada para pelajar untuk selepas ini teruskan sebarkan kebaikan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Minta maaf atas ambil masa minta izin promote sikit untuk sebarkan kebaikan. Baik, terima kasih Al-Fadil Ustaz Encik Muhammad Nasrun. Dan terima kasih juga untuk buku-buku yang dipromot tadi. Dan kita tengok daripada tajuk tu sendiri kita dah tahu betapa banyaknya motivasi yang kita boleh dapat daripada hadis Nabi SAW. Dan kita rasa sebelum ni bila baca hadis nak cari hukum je, cari sebab nak gaduh dengan orang. Tapi rupa-rupanya banyak lagi perkara yang baik yang boleh kita ambil yang kita terlepas pandang. Jadi sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, dan yang kurang itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Terima kasih lagi sekali diucapkan kepada hadirin dan hadirat yang sudi bersama sehingga ke akhir rancangan. Dan jutaan terima kasih lagi kepada Al-Fadil Encik Nasrun atas kesudian berkongsi isu motivasi daripada hadis Nabi pada malam ini. Wallahu a'lam. Saya akhiri webinar kita pada malam ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.